أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah, Tuan Imam, Al-Afadilah, Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan izin kurniaannya pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan beradanya kita di dalam majlis halaqah ilmu bicara tentang kisah insan yang paling agung, iaitulah junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama mengharapkan semoga majlis kita pada malam ini dikurniakan keberkatan limpahan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita semua, dan semoga kita semua dianugerahkan rasa cinta dan kasih yang sebenar-benarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mudah-mudahan dibersamakan kelak, dihimpunkan
bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, majlis kita ini seperti biasa kita mulakan terlebih dahulu dengan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ada kitab boleh buka muka surat 328. Muka surat 328 pada tajuk perutusan tahniah. Perutusan tahniah. Tahniah ni juga sebenarnya adalah daripada kalimah bahasa Arab. Kalau dalam kitab Arabnya disebutkan wufudut tahniah, perutusan tahniah. Ketika mereka sampai di Ar-Rawha, satu nama tempat. Mereka di sini iaitulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Ini dalam perjalanan pulang, tuan-tuan, setelah kemenangan umat Islam di medan Badar. Bila menang, yang pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan beberapa daripada kalangan sahabat. Ada 2 orang sahabat. Nabi SAW utuskan mereka untuk menyampaikan berita yang gembira ini terlebih dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah. Jadi ada 2 wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum itu orang Yahudi mereka telah menyebarkan berita tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kekalahan orang Islam. Kisah ni telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, tuan-tuan. Jadi berita tu dah sampai dulu. Bila sampai 2 sahabat ni baru tahu kemenangan kepada orang Islam. Tapi yang dah disebar luaskan oleh orang Yahudi, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh, begitu juga orang Islam kalah dalam peperangan tu. Padahal berita itu tak tahu mana sumbernya, tapi mereka dah war-warkan kepada seluruh penduduk Madinah. Lebih-lebih lagi bila melihat Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menaiki unta Al-Qaswa milik Nabi SAW, lagilah menguatkan kata-kata mereka bahawasanya memang Nabi SAW terbunuh. Jadi orang ramai pun hampir-hampir percaya dah
Tapi tiba je Sayyidina Zaid bin Harithah, sahabat-sahabat mengerumuni mereka, barulah mereka dapat tahu berita yang sebenar. Sebab tu kita kalau dapat satu-satu berita, lagi-lagi berita yang tidak pasti sumber kesahihan dia, tuan-tuan, kena pula zaman sekarang ni zaman viral kan, zaman yang macam-macam lah berita-berita, orang bawa berita kan, berita hot-hot pula kan. Kadang-kadang benda tu tak sampai lagi tahap tu kan, belum sampai lagi, tapi berita advance tu dah sampai. Cerita artis kan, yang keretakan rumah tangga, berita sampai cerai pun dah ada dah. Kalau belum cerai lagi kan, dah sampai tahap macam tu orang nak bawa berita. Tapi kalau percaya, teruklah tuan-tuan. Sebab tu berita kena pastikan betul-betul kesahihannya kan. Sebenarnya banyak juga antara sebab faktor kan, banyaknya keburukan dalam media sosialnya, antaranya itulah yang membawa kepada masalah rumah tangga, tuan-tuan. Baik, kita tak nak panjangkan yang itu, terus pada kisah kita. Jadi berita yang sampai itu berita kemenangan. Sahabat-sahabat dapat berita kemenangan, takbir. Mereka terus bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada daripada kalangan pemimpin-pemimpin Madinah, mereka tak sabar nak ucap tahniah, tuan-tuan. Mereka terus keluar, tak sabar tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga rombongan ni tiba dekat Madinah baru nak ucap tahniah. Mereka kalau boleh nak pergi jumpa dulu, sambut kat luar. Kadang-kadang ada juga tetamu-tetamu istimewa kalau tiba dekat dalam negara kita ataupun mana-mana lah. Biasanya sepatutnya biasa sambut dekat airport tu, kawasan ni lah, kawasan ketibaan. Tapi kalau special sangat, dia tak situ, dia dalam. Dia keluar kapal terbang tu dah kan, dah sambut dah. Ya Allah, nak kata special sungguh, tak sabar-sabar kan, keluar je tangga yang pertama dah sambut dah ada kan, itu ini dah. Maknanya tak sampai kat lapangan lagi. Itu gambaran dia lah, nak menunjukkan special, betapa teruja dan betapa mereka sangat gembira dengan kemenangan. Lebih-lebih lagi mereka ni sangat memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak sabar Nabi SAW tiba Madinah, mereka keluar dulu, tuan-tuan, sampai di nama tempatnya Ar-Rawha. Kalau gambaran yang kita ceritakan tadi, sepatutnya kan, tempat ketibaan sambutnya, tapi dalam. Ada yang special kan, dia jemput dalam, turun tangga tu dah sambut dah. Ya Allah, tu special sungguh lah tu. Baik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh ketua-ketua umat Islam yang keluar untuk mengucapkan tahniah serta memberikan sambutan setelah mendengar berita kemenangan tentera Islam. Sampai keluar mereka bagi ucapan tahniah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Lalu mereka pun mengucapkan tahniah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemenangan itu. Mereka ucaplah tahniah, ucapan tahniah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat kerana menang dalam peperangan Badar Al-Kubra, peperangan yang luar biasa. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Salamah bin Salamah. Dia ada di sisi Nabi, ada dekat situ. Dia pun sebut fa wallahi, disebutkan Ibnu Salamah Ibnu Salamah, disebutkan malladhi Tuhan nana bihi, disebutkan apa sebabnya kamu mengucapkan tahniah kepada kami? Apa sebabnya kamu ucapkan tahniah kepada kami? Fa wallahi in laqina illa ajaizu sulban kal budni muallaqah.
disebutkan bahawasanya demi Allah kemenangan ini tidak lain kecuali kerana dibantu oleh orang-orang tua yang botak tepi kepalanya serta gagah seperti unta. Allahu Akbar. Ini sahabat tuan-tuan, bukan jenis yang mendabik dada. Kadang-kadang ada orang bila menang dia kata ni sebab saya lah ni. Ni kalau bukan kerana saya yang tolong, biasa kadang-kadang macam tu. Nak bagi tahu mention dia. Kalau orang menang, ni kalau bukan sebab saya yang tolong dia ini hari tu, barangkali tak menang dia. Kadang-kadang ada orang kita macam tu, nak mention dia kan, supaya orang boleh angkat dia. Menang tu sebab dia. Subhanallah, sahabat ni awal-awal dia sebut, kamu ucap tanya kepada kami kenapa? Demi Allah kemenangan ni tidak lain kecuali kerana dibantu oleh orang-orang tua. Maksudnya malaikat. Orang-orang tua yang botak tepi kepalanya serta gagah seperti unta. Kalaulah bukan kerana bantuan, ini namanya bantuan Allah. Kita tuan-tuan, ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Ingatlah ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu, memberi pertolongan. Pertolongan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata kami, sebab kami kan, kerana kekuatan kami lah, tak. Serah semua kemenangan ni maknanya kerana bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tawadhu'. Memang menang kan, ianya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita bila menang diajarkan tuan-tuan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan, pertolongan Allah dan juga pembukaan, ni kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat manusia masuk dalam agama Allah Taala berbondong-bondong selepas peristiwa Fathu Makkah. Fasabbih, dan ucapkanlah tasbih. Jadi bila menang, subhanallah. Bila sebut tasbih, subhanallah. Bihamdi rabbika, dan juga memuji Tuhanmu. Sebut alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Wastaghfir, tu kena bunyi ujung ha tu. Wastaghfir, ada tu ha kan, kembali kepada Allah Taala, mohonlah ampun kepadanya. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kita diajarkan bila dapat satu-satu kemenangan, ucap subhanallah kan, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum bila dengar Salamah ibnu Salamah kata kemenangan ni tidak lain kerana ni bantuan malaikat-malaikat Allah. Nabi SAW tersenyum seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bena akhi ulaikal malak. Nabi SAW sebut, wahai anak saudaraku, itulah para malaikat. Kata Salamah ibnu Salamah sebut kemenangan ni kerana bantuan orang-orang tua yang botak tepi kepalanya. Dia tak sebut malaikat. Nabi SAW sebut ulaikal malak, mereka itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu berkata, Usaid bin Hudayr salah seorang pemimpin Madinah Al-Munawwarah, antara 6 orang yang pertama memeluk agama Islam. Kalau tuan-tuan masih ingat dalam peristiwa Bai'atul Aqabah, di antara 6 orang, di antara 11 orang, dia juga yang dalam 73 orang. Di rumah dia lah
jadi tempat di mana Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tinggal di Madinah semasa berdakwah di Madinah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah antara pemimpin Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah alladhi adfaraka wa aqarra 'ainaka. Wallahi ya Rasulullah, disebutkan bahawasanya, wahai Rasulullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemenangan kepadamu dan mententeramkan kamu. Demi Allah, hai Rasulullah, kalau aku sangka kamu akan bertemu musuh, nescaya pastilah aku tidak ketinggalan menyertai kamu. Tetapi aku menyangka kamu keluar hanya untuk menghadapi angkatan dagang, bukannya angkatan tentera. Memang awal-awal tu ramai daripada kalangan sahabat menyangkakan bahawasanya memang mereka ni akan bertemu dengan rombongan dagang. Itu sebenar tujuan utama keluar. Waktu bilangan dia tu 313, 315, 316, ada berbagai riwayat. Tak ramai, dengan kelengkapan yang tidaklah mencukupi sebagai angkatan tentera perang. Bukannya untuk perang keluar tu. Keluar adalah untuk menyekat rombongan dagang yang diketuai oleh Abu Sufyan. Itu sebenarnya. Akan tetapi rombongan Abu Sufyan selamat. Tapi sebelum tu dia dah minta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Maka Abu Jahal datang dengan 1,300 orang yang lengkap kelengkapan perangnya. Kemudian dalam tengah perjalanan dapat tahu Abu Sufyan selamat, maka 300 orang tarik diri jadi 1,000 orang, dan akhirnya bertemu di Badar, terjadinya peperangan yang dahsyat. Sahabat tak tahu yang bahawasanya perang akan tercetus. Jadi sebab tu ramai sahabat yang tak keluar, tak join sama. Kata Sayyidina Usaid bin Hudayr, Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, disebutkan, kalau aku sangka kamu akan bertemu musuh, nescaya pastilah aku tidak ketinggalan menyertai kamu. Tetapi aku menyangka kamu keluar hanya untuk menghadapi angkatan dagang. Kalau aku sangka ianya musuh, pasti aku tidak ketinggalan. Kata Sayyidina Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Sebab tu nanti mereka-mereka yang tak dapat join dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, tempat mereka maknanya beramai-ramai sertai lah. Perang Uhud nanti ramai join. Sebab apa? Sebab ramai tak dapat nak join dalam peperangan Badar, kerana sangkanya bahawasanya bukannya berperang, bukannya mereka ni akan menghadapi peperangan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Sayyidina Usaid bin Hudayr, kamu benar. Memang apa yang diucapkan oleh Sayyidina Usaid bin Hudayr ni betul, benar. Nabi SAW mengesahkan dengan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqta. Bukan jenis kata hanya manis di mulut. Ada orang kadang-kadang hanya manis tu di mulut, tapi sebenarnya hakikat dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui betul-betul ke ataupun sekadar di mulut saja. Jadi tuan-tuan, sebab ada daripada kalangan orang-orang Arab selepas daripada peristiwa ni masuk Islam, ada yang jenis pura-pura, iaitu tidak lain tidak bukan golongan munafiqin. Tapi Sayyidina Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu memang benar imannya. Batu Nabi SAW sebut, sadaqta, kamu benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Para musuhnya di Madinah dan sekitarnya sudah mula merasa gerun terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh pun tengok sebelum ni, mungkin mereka
pandang rendah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemampuan orang-orang Islam, pandang rendah mereka. Tapi kali ini bila menang dalam peperangan Badar Al-Kubra, mereka sudah memandang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula timbul rasa gerun mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu ramailah orang-orang Madinah yang memeluk Islam. Ramai orang masuk Islam. Masa menang ramai masuk Islam, tuan-tuan. Termasuklah yang memeluk agama Islam pada saat ketika itu, iaitulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Masa ni dia masuk Islam. Tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Namanya Abdullah, nama dia paling indah tu, nama baik dah. Nabi SAW sebutkan ahabbu asma'ukum ilallah, nama kamu yang paling dicintai Allah SWT, Abdullah wa Abdul Rahman. Abdullah dan juga Abdul Rahman, nama maknanya nama dia comel dah kan, nama tu indah dah. Tapi jenis ya, dia ni adalah orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia orang munafik. Jadi memang kalau ibadah dia memang nampak macam Islam betul. Dia Abdullah bin Ubay ni, nama pun nama luar biasa, Abdullah, nama pun canggih lah kan. Tapi belum tentu dalam tu kan, dalam rupanya munafik kan. Dia memang ada simpan dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dendam kesumat dia tu ada simpan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah, seolah-olah dia menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merampas kerajaannya. Asalnya orang-orang Aus dan juga Khazraj, mereka ingin melantik Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja di Madinah. Asal-asalnya yang itu. Yang mereka rancang, Abdullah bin Ubay ni dah siap lah, dah siap siaga dah, standby dah. Balik haji tahun ke-13 kenabian tu dah tinggal nak ditabalkan je kan. Mahkota pun dah dibuat khusus, ditatahkan permata-permata, orang dah buat nak tabal jadi raja. Tinggal itu je. Dia punya tunggu kan. Tiba-tiba orang-orang Arab melantik Nabi, ajak Nabi SAW hijrah, dan telah melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi pemimpin. Start dia rasa hasad, dia rasa dengki, dia rasa benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit ni namanya penyakit, tuan-tuan. Penyakit. Bayangkan dia punya dendam tu start daripada tiba Nabi, punya panjang lama kan. Ini namanya penyakit. Penyakit hasad ni tuan-tuan, kalaulah kita tidak mengubati dia akan membarah dalam jiwa. Bahaya penyakit. Orang Islam pun kadang-kadang ada penyakit hasad. Penyakit hasad ni adalah penyakit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada orang Islam, iyyakum wal hasad kan. Jangan sesekali kamu dengan penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasadat, kerana sesungguhnya penyakit hasad ni dia memakan amalan-amalan kebaikan. Tuan-tuan buat baik banyak-banyak, tapi sebab hasad ni dia boleh terpadam amalan baik. Kama ta'kulun narul hatab, seperti mana api memakan kayu api. Macam itulah bila mana orang ada penyakit hasad ni, amalan baik dia habis, terhapus macam tu. Dia memang satu penyakit. Penyakit hasad ni dia tak boleh tengok orang berjaya. Kalau boleh dia mengharapkan kejayaan orang itu, nikmat orang itu biarlah hilang daripada tuannya. Sebagai contohnya, orang kaya ni biarlah jatuh miskin. Itu hasad. Itu hasad, tuan-tuan. Orang alim ni biar dapat malu. Suka dia kalau orang alim ni dapat malu. Hasad. Orang yang sihat tu biarlah sakit. Itu hasad. Orang berniaga ni biarlah rugi. Padan muka tu. Padan muka tu hasad. Jangan main-main.
walaupun kerugian orang itu sedikit pun tidak menguntungkan dia. Ini namanya penyakit. Yang ini yang membarah di dalam hati Abdullah bin Ubay, dan dia punya dendam dia. Penyakit itu tak diubati, terus menerus dendam dia hatta setelah dia memeluk agama Islam. Memang mula-mula dia masuk Islam, ketika orang ramai masuk, dia pun masuk sama. Tapi sebenarnya dalam hati itu masih lagi dendam, masih lagi belum dapat maafkan Nabi, masih lagi ada hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah dia dan juga para sahabatnya berpura-pura memeluk agama Islam, jadi golongan yang disebut sebagai munafiqin, golongan munafik. Munafik ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka. Daripada start ayat 8, kalau tuan-tuan baca awal surah Al-Baqarah tu ada wa minan nasi, Allah Taala sebutkan kan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara kalangan manusia yang mereka menyebutkan kami beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Allah Taala sebutkan tentang perihal orang-orang munafik ini secara panjang lebar, sebab munafik ni di luarnya, di zahirnya Islam, dalam tu munafik. Ni sebab tu payah nak detect. Bahaya, dia paling bahaya, lebih dahsyat daripada orang kafir lagi. Orang kafir jelas kan, orang kafir jelas permusuhannya, kebenciannya jelas. Munafik tak, dia Islam. Kau solat dengan Nabi, mungkin duduk dalam majlis Nabi, tapi dalam dia kafir. Dalam dia kafir. Tuhan sebut wa ma hum bimu'minin. Dalam dia tu kafir. Sebab tu persoalan dalam tak boleh, kita tak boleh nak pandai-pandai declare, sebab dalam hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Tuan-tuan jangan sesekali boleh baca hati orang. Tuan ni kan tak suka saya ni. Macam mana tahu? Saya tahulah, saya baca isi hati. Saya boleh baca. Tak boleh baca isi hati orang. Jangan pandai-pandai. Entah-entah orang tu tak ada pun rasa, tak ada langsung pun benci kepada Tuhan. Tuan-tuan je pandai-pandai kan? Dah ada su'uzon. dah ada penyakit lain pula, su'uzon. Apa? Sangka buruk. Dalam hati orang tak boleh baca-baca. Jangan pandai-pandai tuan-tuan baca. Tuan-tuan tak boleh baca hati saya pun tak boleh baca hati tuan-tuan. Walaupun reaksi tuan-tuan muka macam ni, saya tak boleh kata hati tuan-tuan kata macam ni, tak boleh. Hati itu rahsia, hanya Tuhan punya badan, dan Allah Ta'ala dia Maha mengetahui. Subhanallah. Itu hebat Allah Ta'ala menciptakan yang namanya hati. Manusia tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Allahu ya'lamu ma fi sudur, and inna Allah alimun bilatis sudur. Allah Ta'ala ni dia Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati, dalam hati manusia. Allah Ta'ala semua tahu. Ya Allah. Sebab tu khabaran tentang munafiqin adalah perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari selepas sampai di Madinah, cerita tentang munafik ni panjang tuan-tuan. Nanti kita akan masuk tajuk seterusnya. Orang munafik ni selalu jadi duri dalam daging. Selalu dia bermuka-muka. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tu ayat Quran Tuhan sebut kan, mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Ayat ni kadang-kadang ada orang dia suka baca, dia buat tarannum. Mudzabdzabina baina dzalik, sebab situ ada majais munfasil, ada mak wajib, suka, sedap. La ilaha ula wa la ilaha ula. Yang tak tahan tu orang ramai sambut Allah. Padahal cerita orang munafik. Hati-hati sambut. Mengikut je sambut Allah. Tu cerita munafik tu kan. Mudzabdzabin maknanya dia belah-belah bahagi.
Tak tahu mana satu. La ilaha ula, bukan belah sana, wala ilaha ula, bukan juga belah sana. Belah orang kafir pun tidak, belah orang Islam pun tidak. Dia antara dua. Mana yang menang, itu dia join sama. Kejap dia dengan orang munafik, kejap dengan Yahudi. Tu. Kita dengar orang baca, tarik sikit, Allah. Sebenarnya cerita orang munafik. Hati-hati. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sehari selepas sampai di Madinah Al-Munawwarah, maka para tawanan pun dibawa datang, lalu diserahkan kepada para sahabatnya untuk dijaga. Ini satu lagi akhlak orang Islam, tuan-tuan. Macam mana mereka ini dengan tawanan-tawanan perang. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat? Layan macam mana? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya mereka dilayan dengan baik. Dilayan tawanan-tawanan perang dengan baik. Allah, indahnya Islam. Kalau bukan Islam rasanya kan, orang kafir rasanya bukan layan kan, dia hanyut kan. Habis kena, kalau dah namanya tawanan perang habis. Jangan kata layan baik, habis kan. Silat-silat mati, tuan-tuan. Nabi SAW pesan supaya mereka ini dilayan dengan baik. Indahnya Islam. Justru para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, kerana pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, punyalah mereka melayan dengan sebaiknya kepada para tawanan, sehingga kan ada daripada kalangan sahabat, sehingga kan para sahabat hanya memakan buah kurma, sedangkan para tawanan itu diberi makan roti, kerana menurut pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya tawanan yang makan kurma yang jaga, yang kawal ni makan roti. Orang dalam penjara ke, orang yang dalam lokap kan, dia ada makanan dia, biasa makanan dia kan. Dia punya grade dia lah. Saya dipahamkan kadang-kadang ada yang nak dekat basi dah dekat basi, tapi lapar punya pasal, kata kan, lapar punya pasal makan jugalah. Ni cerita sahabat-sahabat yang duduk dalam lah yang kan, biskut kering kan, ada air Milo. Kemudiannya Allah SWT Muhammad kan, nasi pula satu hari sekali. Jadi lapar macam-macam lah, tuan-tuan. Itu yang dalam lokap, dalam penjara, memang perit jugalah. Tapi kan, berbeza para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, sampai mereka ni yang makan yang rendah pula. Padahal patutnya mereka makan roti, mereka yang eksklusif sikit, sebab dia yang menawan, bukan ditawan, tapi tawanan pula yang makan agak eksklusif. Dia pula yang makan agak baik sikit, makan roti. Sehingga kan tawanan-tawanan ni rasa malu. Dia malu. Dia malu sebab dia makan roti, yang orang jaga makan kurma. Tak boleh. Dia bagi kat sahabat-sahabat yang jaga. Malu dia. Tapi sahabat ni ingat pesan Nabi SAW, akhirnya bagi balik pada tawanan. Itu nak sebutkan betapa mereka ni sangat-sangat mentaati apa yang merupakan pesanan Nabi SAW. Sebab tu zaman sahabat, zaman kegemilangan Islam. Sebab mereka ni sangat-sangat mentaati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kalau kita sama-sama dapat mengambil iktibar, ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga mudah-mudahan diberikan, bakal dianugerahkan banyak kejayaan semasa dalam kehidupan ini, insya-Allah, menjejaki kejayaan yang pernah dikurniakan kepada para sahabat baginda ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dahulu, mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil banyak pelajaran dan iktibar. Kemudiannya ada satu tajuk lagi, isu orang tawanan. Yang ini insya-Allah kita akan cuba sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu, yang baik daripada Allah, segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza
وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.